Hi, Assalamualaikum. Okay, I was just waiting for people masuk, then baru I boleh start. Okay, so Assalamualaikum. A lot of people DM Sweet and then bertanya about my experience bila saya kena quarantine dekat PKRC Ipoh. The reason why I tak buat, a video to explain apa, because I'm not good at explaining things. Takut nanti kan bila tersalah info, fakta, nanti jadi, salah bagi info lah. Takut nanti orang marah, something like that. But I just feel like it's a need untuk saya kongsikan dekat semua orang yang masih tertanya-tanya tentang COVID ni, betul ke tak, betul ke wujud. Ada yang macam, oh kena tapi macam tak ada apa-apa, aku okay je. So the reason why buat video ni, satu adalah sebab untuk kongsi experience dengan semua orang, and kedua, Sweet just, I think it's my responsibility sebagai sebagai orang rakyat, ataupun sebagai seorang pelakon yang menghadap positif ni, untuk share, kongsi my experience dengan korang. Sebab I don't know, I just feel like I should. So okay, let just cut it straight to the point. About COVID ni, macam mana Sweet boleh dapat? Actually, ramai yang kata it happens bila Sweet daripada set location Sweet sebelum, maknanya bersama dengan kakak saya, kakak Faris Syair Wayu. And then after 7 days, last hari jumpa dia, and then 7 hari kemudian saya pergi ke Perak untuk shooting, dan tiba-tiba saya kena positive COVID. I'm not sure whether it is because of that ke tak. So bila Sweet sampai dekat Perak tu, Sweet shooting dalam sehari 2 hari, and then cuaca pun tak mengizinkan juga, sebab time tu memang tiba-tiba hujan panas. So Sweet pula ada accident, maknanya time shooting naik basikal tiba-tiba jatuh luka lutut. Siapa tengok Sweet punya IG story tahulah. Dan I think that during that time Sweet punya immune badan jatuh, because dengan sakitnya, and then tiba-tiba dengan hujan panas, masuk dalam kereta aircon, lepas tu keluar balik panas. So benda tu mungkin main peranan juga dan membuatkan saya demam. So bila demam, nasib baik bila Sweet balik hotel tu, balik resort, Sweet terus duduk kat dalam bilik, sebab Sweet ada break dalam 3 hari. Sweet tak pergi set, Sweet tak masuk set langsung. After Sweet demam tu, memang duduk dalam bilik, tak buat apa-apa. Dan Sweet demam selama 3 hari. After 3 hari tu, tiba-tiba Sweet ada dalam satu tahap yang Sweet rasa macam, ni hari terakhir aku ke? Sebab Sweet seseorang yang susah nak demam, tapi bila demam memang jatuh demam panas tau. So malam tu Mama cakap kalau esok tak dapat nak kalau awak punya condition tak okay, dia kata please lah kita pergi check, kita buat swab test, sebab takut ni dah lain macam. Sebab what happened to me was, hari pertama demam macam biasa, hari kedua demam pun macam biasa, tapi masuk hari kedua tu saya start batuk teruk dan susah nak bernafas. Sangat-sangat susah nak bernafas. And then masuk hari ketiga, saya buang cerit berit. Okay, saya buang cerit berit, and then saya rasa nak muntah, tak boleh nak muntah. Batuk pun rasa susah sangat-sangat. Macam sekarang ni, rasa macam batuk angin yang rasa gatal je belah dalam. And also bila malam tidur, hidung belah sini tersumbat, and also kira macam tersumbat yang blocking, tak boleh bernafas. So malam je memang Mama akan letak minyak panas dekat hidung, macam balm dekat hidung dengan kat dada, sampai rasa
bagi tenang lah, tapi still tak tenang pun tidur. So masuk hari ketiga, hari keempat tu bangun je, mama kata nak pergi hospital, nak pergi klinik tak. So kita orang pergi klinik untuk check swab test. Time tu dah petang. So bila nak pergi swab test tu dekat Kuala Kangsar, diorang cuma buat swab test ni, info lah, just info je. Dekat Kuala Kangsar, saya diberitahu dekat sana diorang buat swab test hanya pagi sahaja. Maknanya lepas pukul 12 tengah hari, you guys dah tak ada dah. Kalau nak buat, kena tunggu keesokan harinya. Tapi keesokan harinya tu, suite dah kena masuk set. So, saya tak nak jadi punca untuk my family shooting, family team shooting dekat sana berjangkit lah. Dan tu kita dah fikir dah COVID. Dan saya pergi klinik kesihatan Kuala Kangsar pun diorang kata hanya buat belah pagi. And then my mum katalah tak boleh sebab anak saya nak kerja esok. So nak tak nak saya kena buat swab test hari ni juga. So my mum ask kat mana boleh buat swab test, yang hospital swasta, dan diorang kata dekat Hospital Columbia Taiping, and lagi satu dekat Ipoh. So kita orang pergi dekat Taiping, and then bila buat swab test, mula-mula tak ada swab test lagi. Time tu kita orang pergi macam tak ada apa-apa. So because tahu ramai inform dekat saya kalau takut benda tu akan affect diri kita. So we have to think positive. So bila lepas buat swab test tu, kita on the way balik pergi Kuala Kangsar macam tak ada apa-apa. Okay, happy, nak beli air untuk berbuka sebab that time dah pukul 6 lebih, 6 petang. So tiba-tiba saya dapat call daripada Hospital Columbia. Dia bagi tahu dekat saya, dia kata macam Assalamualaikum cik, cik dah dekat mana sebab saya nak bagi tahu info pasal COVID. So macam, oh okay, tak apalah, bagi tahu sebab saya dah balik Kuala Kangsar dah ni, dah on the way dah ni, dah halfway. Oh ya ke, alamat macam mana Dan dia kata macam, kenapa cik? Okay, macam ni lah duka cita saya nak bagi tahu dekat cik. Cik dengan mama dengan ibu cik positif COVID dengan keputusan RTK. Mula-mula kita rasa happy tau, and rasa macam oh it's just COVID, tak ada masalah pun. But then tak tahu kenapa tiba-tiba satu perasaan yang rasa macam ya Allah, kita fikir kerja kita esok. So saya rasa macam kita dah mengacau the whole site team yang saya tak nak jadi punca dan tak nak menyusahkan sesiapa bila kena penyakit. And I was crying. It was really sad lah, sedih sebenarnya bila kita fikir balik. Sedih sangat-sangat sebab benda yang kita tak jangka, benda yang kita rasa macam alah, small matter je, tak ada apa-apa pun, lalas kena kat diri kita. Because saya pernah terfikir, oh, what if one day saya terkena COVID? Stage keberapa yang saya akan kena? Saya kuat ke tak? Dan saya harap family saya takkan kena. So itu apa yang Sweet fikir sebelum kena lah. Tapi bila kena tu memang rasa down, rasa macam ya Allah, kau makbulkan doa aku ke? Aku tak cakap apa aku nak. Macam tu. Tapi alhamdulillah, my mom is a very strong person. Dia yang positifkan saya. Dia bagi kata-kata semangat ni semua. And dia pandang mama, mak tengok kita nangis, obviously dia akan rasa sedih kan. So macam I had to be strong. I cakap, mama, it's okay mama, tak apa. Kita relax je. Kita kena inform kita punya pihak produksi. Kena inform diorang. Kita inform diorang yang kita positif COVID. So diorang pun macam okay lah, bila bagi tahu diorang dah ready. Because mama pun dah bagi tahu Sweet punya sakit masa hari kedua ketiga tu macam agak teruk dan bukan macam demam biasa. So you guys kena standby lah, kena bagi tahu. So no, bukan positif balik. Ni cerita hari tu macam mana boleh dapat positif. Dan baliklah ke Kuala Kangsar, and diorang kata dia akan inform dekat KKM Kuala Kangsar, tak ingat apa nama dia, Klinik Kesihatan Kuala Kangsar if tak salah, dekat sana. So pergi sana. Dan ingatkan boleh kuarantin dalam bilik.
Tapi bila diorang tahu Sweet sesak nafas, tak boleh nak bernafas langsung, that's when they decided to call and minta tolong ambil Sweet. So bila ambil Sweet, 3 hari Sweet quarantine dekat Kuala Kangsar, Hospital Kuala Kangsar. And lepas tu diorang suggest untuk pergi dekat PKRC Ipoh. So sebab itulah saya pergi ke sana, dan sebab itulah saya cakap kat orang, dekat diorang bila pergi PKRC Ipoh, obviously kita akan jumpa ramai orang kan. So nak tak nak saya minta izin untuk bagi tahu dekat social media. Dia kata the reason why kena pergi PKRC Ipoh, tak boleh quarantine dekat quarantine dekat resort is because of saya bukan orang Kuala Kangsar. So saya tak boleh nak tak boleh nak stay dekat sana lah. Sebab lagipun resort kan, benda tu bukan saya seorang je yang stay dekat situ, ramai. Then after that okay lah, first tak nak pergi stay sana. Sebab yelah kita bukan orang negeri Perak, dan tiba-tiba kena quarantine dekat sana. So rasa macam tak ada family, tak ada siapa, nak inform siapa pun tak tahu, nak harapkan siapa pun tak tahu. Tapi alhamdulillah lah, bila saya terkena tu, saya ada mak saya dekat sebelah saya. So maknanya dia lah yang dia bagi kekuatan dekat saya pun bagi kekuatan dekat dia. So kita orang cakap okay, it's okay, we go to PKRC Ipoh untuk sambung quarantine selama 7 hari. So mana yang tanya kenapa tiba-tiba Sweet balik ke KL awal, is because of that, because Sweet dah quarantine awal masa dekat Hospital Kuala Kangsar. So bila sampai sana, alhamdulillah diorang punya tempat quarantine tak sama macam MAIPS. Dekat sana dia kalau siapa tengok Sweet punya gambar, Sweet ada post, dia ada penghadang, dan dia akan letak 2 katil and besar and sejuk. So selesa. Oh, for those yang tak tahu, yes, mama saya pun positif COVID. Because of masa 3 hari berturut-turut tu, kita orang duduk dalam satu bilik kan. So saya demam, dia yang jaga saya. So automatic benda tu pun berjangkit dekat dia. Hai orang Kuala Kangsar. And so pergi kat sana, alhamdulillah I make a lot of friends. Ramai Dr. Yus yang sangat-sangat banyak membantu saya, and dia inform saya kena COVID. I'm not sure sama ada stage 2 ataupun 3. And then after that kadang-kadang bosan, kadang-kadang tidak. Sebab dekat sana literally tak buat apa-apa pun because of bulan Ramadan. Cuma hari pertama je masa Sweet masuk tu, diorang ada menari Zumba. Diorang menari Zumba sebab kat situ masa Sweet masuk tu ramai warga negara China, from China if tak salah. From China ada, from Vietnam ada, different states lah also ada kat sana. So macam banyak non-Muslim lah, senang cerita. Ramai non-Muslim dekat sana. So diorang yang diorang buat Zumba, everything for them to be happy lah, untuk positif, which is good sebab banyak aktiviti dekat sana. But different dekat MAIPS pula, kita tengok lebih daripada 3,000 pesakit COVID ada dekat situ. So a bit cramp. So benda tu sedikit sebanyak from my side banyak membantulah, sebab kita orang ada penghadang, and saya pula duduk dengan mama saya. So a lot of things that bagi kita orang tenang bila duduk dekat pusat kuarantin PKRC Ipoh. So nak kata down masa 5 hari dekat sana tak ada masalah. Masuk 2 hari terakhir tu a bit down sebab rasa lama sangat tak buat apa-apa. And boleh dikatakan kalau tak kuat mental, awak akan dapat depression. Tu je boleh cakap. So apa yang saya nasihatkan for those yang tengah tengok live ni, mana yang terkena positif COVID, instead of duduk sorang-sorang tak buat apa-apa, try to find friends, kawan baru dekat sana. Sebab itu apa yang Sweet buat. Mula-mula Sweet tak nak bergaul dengan orang sebab macam kita tak kenal kan. But that's what I did. Saya
bergaul dengan orang, kita make friends so that kita tak rasa sunyi dan rasa keseorangan. And also I have my mom, so alhamdulillah lah kan. I think that's all. During dekat PKRC Ipoh tu, alhamdulillah saya punya condition bertambah baik. Cuma macam batuk ni still ada, but don't worry, benda tu dah tak aktif. So for those yang nak tahu tentang COVID ni, COVID, okay, ni info untuk semua orang tahulah, supaya saya nak ingatkan dekat orang, jangan takut dengan pesakit-pesakit COVID bila diorang dah habis kuarantin. Please, jangan takut dengan benda tu. COVID ni memang kita kena kuarantin dalam masa 14 hari. Okay? Dalam masa 14 hari kita kena kuarantin sebab sepanjang waktu tu kita tak tahu bila kita dapat COVID yang aktif. Aktif tu maknanya kita akan spreadkan dekat orang. Maknanya orang akan berjangkit dengan kita dalam masa 14 hari. Okay? After 14 days, selepas 14 hari, doktor bagi tahu saya COVID tu dah tak aktif dalam badan, tetapi dia akan ada dalam badan kita selama 6 bulan. Alright? Selama 6 bulan. So for those yang mana keluar quarantine, siapa yang mana-mana doktor tak inform kat korang, I'm telling you guys lah, dalam masa 6 bulan COVID masih berada dalam badan kita, tetapi tidak aktif. So jangan takut. Jangan takut, diorang tak ada apa. Jangan takut nak jumpa diorang. Bukan nak suruh touch ke apa. No. I mean, andai kata kalau bertembung dengan kawan yang positif, janganlah macam, tak naklah sentuh kau. Jangan macam tu. Okay, benda tu sedikit sebanyak akan buat COVID survivor terasa dengan cara korang menegur mereka. Alright? And yes, ada yang cakap bekas pesakit COVID tak perlu swab test. Kenapa tak perlu swab test? Is because kan tadi Sue cakap positif COVID, COVID survivor akan ada COVID dalam badan dia selama 6 bulan. Jadi korang buat swab test macam mana pun selama 6 bulan, masih bila buat swab test still akan ada tanda positif. Dan fakta tu saya diterima oleh doktor. Doktor sendiri yang inform. Alright? Yes, badan manusia dalam masa 6 bulan. Jap, alang-alang kan korang ada soalan kan? So, benda tu je lah. And then you guys don't have to worry. Oh, and also, jangan sebelum nak jawab soalan. Also, kalau korang terkena pesakit-pesakit COVID, bukan, salah. Kalau COVID survivor terkena positif lagi sekali, dia akan sakit lagi teruk daripada sebelum. Maknanya, Sweet sekarang positif. Alhamdulillah. And Sweet dah ada antibody dalam badan Sweet. So, benda tu dah fight untuk COVID, untuk halang COVID, untuk terus ada dalam badan Sweet. So, sebab tu dia tak aktif. Tapi kalau Sweet terkena lagi sekali, mungkin daripada batuk-batuk biasa, Sweet akan terkena lagi teruk. Kemungkinan daripada stage 2, Sweet akan terus kena sampai stage 4 atau stage 5. Because, kenapa? Antibody yang dibuat untuk badan kita, bila kena COVID positif, dia contohnya macam, dia buat untuk ni, besar ni je. Bila terkena COVID lagi sekali, diorang dah tak mampu dan tak kuat. Antibody kita dah tak kuat untuk lawan COVID lagi sekali. Itu apa yang doktor bagi tahu saya lah. Kalau saya salah, siapa yang lebih tahu tentang info ni, bolehlah share. Sebab video ni pun nanti Sweet akan post dekat Sweet punya feed. Ataupun boleh share dekat mana-mana. Okay, so
apa first symptom Sweet. Macam Sweet kata, Sweet start dengan demam. Because Sweet hujan panas dengan apa cuaca tu affect Sweet punya immune system. Kalau nak kata simptom paling teruk, sesak nafas bila tidur. So kalau korang tidur, korang rasa macam badan nafas macam tak sedap, and then tiba-tiba hidung blocking. So mungkin itu adalah salah satu possibilities untuk korang kena. Mungkin tak ada apa-apa. Korang tengok pula dari segi macam Sweet tu antara duanya. Sweet tak ada deri rasa, tak ada deri bau. Sweet cerit-berit, and then Sweet muntah angin. Muntah angin. But I don't have rashes. I have rashes. Oh, you got rashes? Yes. Okay, and then kemungkinan rashes tu tak pernah my sister kata dia kena rashes. So demam lah. Kalau korang start demam, batuk yang buat korang rasa macam batuk sampai sesak nafas, tak boleh nak nafas. So benda tu antara simptom-simptom saya lah. So kalau korang kena, please sangat-sangat adik-adik yang tengok social media ni, tengok my live, please kongsikan dekat your kakak ataupun abang ataupun your parents, ibu, ayah, mak, abah semua, cakap kat dorang the symptom-symptom yang korang rasa tu, and share, and cakap boleh tak kalau nak dapatkan swab test. Jangan tunggu sampai korang dah naik stage 4, stage 5 tau baru nak buat. Kenal pasti simptom-simptom tu. Alright? Tu antara simptom Sweet. After 6 months tu terus tak adalah dalam body kita. Yes. Lepas 6 bulan, COVID positif tu dah tak ada dalam badan kita. Bukan COVID positif, COVID je lah, bukannya positif. COVID tu dah tak ada dalam badan kita. So jangan risau. Cumanya macam Sweet kata, ulang lagi sekali, 14 hari, antara 14 hari tu akan ada COVID yang aktif. Selepas 14 hari, COVID dah tak aktif tapi akan ada dalam badan kita selama 6 bulan dan baru dia hilang dengan perlahan. Okay, dalam pukul 1 tepat Sweet habis. No, awal sangat. No. Maybe dalam another 10-15 minutes. Sebab okay. Macam mana nak kuat hadapi orang sekeliling COVID survivor? Untuk side Sweet, saya rasa bersyukur sebab bila saya kena tu, dan bila saya kena lah, saya ada ibu saya, mama saya dekat sebelah saya yang support saya, yang bagi kekuatan dekat saya, and also yang apa orang kata, bagi kata-kata semangat. So saya pun buat benda sama dekat mama saya, and benda tu secara tak langsung bagi kita orang kekuatan lah untuk hadap orang. And also Sweet pergi mana-mana pun kebanyakannya Sweet akan keluar dengan mama. So bila ada orang yang rasa macam tak nak rapat dengan kita, tak nak dekat dengan kita, mana yang nak mendengar kita untuk explain, kita explain lah. Benda ni sebenarnya tak ada masalah pun. Kita explain apa yang kita tahu tentang COVID. Kalau andai kata ada setengah orang yang takut tapi tak nak dengar kita punya explanation bila kita kata kita ni COVID survivor, bendanya tak ada masalah pun. Janganlah nak takut dengan kita. Just let them be. Sebab kita tak boleh nak halang orang yang rasa paranoid. Sebab ada orang takut, ada orang tak takut, ada orang relax. So kita pun tak boleh nak assume semua orang berfikiran positif mengenai COVID. Tapi apa yang kita boleh buat, kita cuba explain dekat dia, ataupun kita cuba ignore apa yang reaksi yang diorang buat kat kita. Nak kuat hadapi untuk hadap orang sekeliling ni tak senang, sebab benda tu mainkan peranan mental kita.
But what I can advise you untuk cari dan try to rapat dengan orang-orang yang positif. Maybe your family ataupun your friends. Cari yang selesa, yang buat you happy. Sebab COVID ni kalau you tak happy, you depressed, and then immune system badan you makin jatuh, and you takut terkena lagi sekali. So something like that lah, kan? So yeah, I hope sedikit sebanyak bolehlah share, kongsi sikit dekat awak. By the way, congrats to be as COVID survivor. Kita sama. Okay, lagi 20 minit. On a scale from 1 to 10, how bad was the pain? Masa kena hari ketiga, hari keempat tu, it was 10/10. 10/10. Sebab saya rasa macam itulah hari terakhir saya. Saya dah tak boleh bernafas, batuk pun sakit, sampai duduk dekat toilet bowl tu, cuba muntah pun muntah angin. My mum je tahu situasi macam mana. I was crying like hell sebab tak boleh bernafas, and memang lemau sangat-sangat. Badan lemah gila-gila. So it was really that bad. Walaupun hanya stage 2, stage 3. It was really that bad. Yeah. Ubat apa yang sweet makan? Okay, sesiapa yang tengah quarantine sendiri dekat rumah, yang tengah positif COVID ataupun tengah quarantine dekat mana-mana, just want to advise you guys, makan buah oren banyak-banyak. Mana yang ada banyak buah oren dekat meja korang tu, tak tahu nak bagi siapa, bagilah dekat sesiapa yang tak ada family yang tolong yang belikan buah oren ke apa. Tapi sebab buah oren memang sangat membantu, because COVID ni boleh fight kalau kita banyak vitamin C dalam badan kita. It's like immune system lah. Immune system, benda tu orang kata, vitamin C ni sedikit sebanyak membantu kita untuk lawan COVID. Itu ayat dia. Tu tiba orang ding-dong. And also sebab that time sweet tak ada dari rasa bau, so macam susah sikit nak rasa. Ikan, ayam sama je. Kalau makan sayur masa tu pun sama je, tak ada rasa apa-apa. Selama 7 hari tu, ya Allah, semua makanan sweet tak rasa apa-apa pun. So kita redha je. Tapi ubat dia ada bagi ubat demam. Yes, vitamin C membantu sistem pertahanan tubuh. Betul. Okay, ubat demam dia ada bagi. Ubat batuk untuk sweet bernafas dengan baik. And also macam Gaviscon dia bagi. Apa nama dia? MTT. Siapa yang ni boleh share kot nama dia. MTT rasanya. Ya, ubat apa yang sweet makan tu. And then also banyak vitamin C lah, banyak buah-buahan, banyakkan minum air. Ya, itu je lah yang sweet amalkan. Okay, satu lagi sebelum Sweet nak endkan live ni. Soalan ni memang sangat-sangat interesting sebab berlaku dekat one of my friend. Sekeliling dia, including me, terkena positif. Dan dia antara close contact. Dia antara yang close contact, ya. Akan tetapi, setiap kali orang sekeliling dia kena positif, dia buat swab test, dia mesti negatif. Dia tak pernah positif. So dia takut. Dia kata macam, takut
dia akan kena lagi teruk because semua dah kena tapi tak kena. And then dia tanya advice daripada doktor, and doktor inform kat dia kemungkinan orang-orang yang tak pernah kena negatif ni pun, ni kemungkinan diorang dah kena COVID. Cuma immune sistem dalam badan diorang tinggi, so they don't feel sakit. Mungkin batuk-batuk biasa, mungkin demam sehari 2 hari, and tiba-tiba dah reda. So pada diorang rasa macam tak kena pun, okay je, relax je. Tapi waktu dia rasa relax tak ada apa-apa tu, sebenarnya dia positif COVID. Dan mungkin itu juga menjadi punca setengah orang yang macam keluar macam tak ada apa-apa, relax, you can touch people everywhere ni semua, because for you rasa macam keliling aku positif, yang lain semua okay je, mungkin. So kalau tanya betul ke ada yang positif tadi tapi tak ada simptom? Yes, sebab immune system dalam badan diorang kuat, and diorang tak nampak pun yang apa-apa simptom batuk ataupun demam pun mungkin sehari 2 hari dalam badan diorang. So that is why kita orang nak advance, positif ke negatif ke, tolong jaga SOP. Janganlah nak peluk-peluk siapa-siapa. Macam dia ni sihat je, tak ada masalah nak peluk-peluk. Dia ni okey je, tak salah nak salam, nak bertepuk tampah ke apa. No. Sebab kemungkinan orang yang korang rasa tak ada masalah tu pun, dia mungkin akan ada positifnya dalam badan, cuma dia tak nampak. Okay. So conclusionnya, please lah jaga SOP. Okay. Afna ada berapa minit tu, girl? 46. Tanya girl. 14 minit. Okay, last pengajaran. Suka hati nak minta nombor phone. Mana boleh. Pengajaran daripada Sweet Kena COVID. Nombor 1, saya I've learned that I need to orang kata to take this thing seriously. Saya tak nak ambil mudah tentang SOP, tentang COVID ni. Itu pengajaran paling besar lah, sebab kita ambil sambil lewa. Kita rasa macam kita sihat, tak ada apa-apa. So it's just a small little things, tak ada isu pun. Tapi bila dah kena, baru korang faham perasaan tu. Nombor 2, SOP. Sebab saya ni jumpa kakak-kakak, jumpa aunty-aunty yang saya rapat, saya sayang, saya suka hug dorang. So kadang-kadang SOP tu tak terjaga. Walaupun jumpa dalam dalam 10 saat kan, so macam tepuk, benda macam tu. So I've learned that SOP is really important for us. And also especially face mask lah. Okay, no touchy-touchy. And doktor pun kata tangan kita, COVID ni bila kita dah keluar ke apa, jangan sentuh bahu sampai ke atas. Bahagian bahu sampai atas. So bila dah keluar rumah, balik rumah tu terus cuci tangan. Sebab kalau korang sentuh kat sini kan, sentuh muka, sentuh hidung, sentuh tu, hidung dengan mulut lah. Paling senang COVID tu untuk merebat dalam badan kita. Okay. And nombor 3, pengajaran bukan apa, mandi tu ialah balik rumah jangan nak, mama selalu kata balik rumah jangan nak feeling guling-guling ya dekat ni, terus balik pergi mandi. Nombor 3, pengajaran yang boleh Sweet kongsi is kalau daripada side orang COVID survivor ni, I just want to share with you guys. Saya faham perasaan COVID survivor bila orang takut nak berhadapan dengan diorang. So, I tend to understand them more. I tend to feel what they feel more. And I tend to rasa macam kesian
dekat dorang COVID survivor ni yang orang sentiasa macam takut nak bercakap. Bercakap dengan dorang tak bermakna korang nak kena sentuh. So bercakap dengan dorang is being normal, borak macam tak ada masalah. Just aware untuk jaga SOP itu sahaja, tapi tak bermakna untuk jauhkan diri daripada orang-orang positif. Know the difference, okay? There's a difference between you treat people normal and baik and also pulaukan orang tu. So there's two different things bila berkawan ni. So itu antara pengajaran lah. And nombor 4, I think that's all. Tak ada. Kalau terlintas mungkin I will share on my IG story lah. Sebab mungkin dah pukul 1, sel-sel otak tak berapa nak berhubung. Okay. Oh, yes. Terima kasih. Jangan percaya orang. Sama ada dia positif ke, dia negatif ke, jangan percaya diorang. Okay, and sentiasalah dengar news-news daripada social media. Tak kisahlah apa yang tengah berlaku dekat kita punya negara sekarang ni. Always take note, COVID ni masih ada. Korang, kita nak marah tentang tak boleh rentas negeri ke, tentang kena tak boleh beraya ke apa ni, semua kita faham. Saya pun faham perasaan tu sebab saya pun seorang rakyat. Tapi sedikit sebanyak janganlah rasa macam bila kita punya marah tu buat kita tak nak jaga SOP, buat kita rasa macam nak ignore COVID sekeliling kita. Okay? Hi, thanks for the advice. Welcome. Berry bukan yang jaga saya ke dekat PKRC Ipoh? Okay? I think that's all. Sebab sekarang pun dah nak pukul 1. Nanti macam kelakar kan sebenarnya kenapa buat live malam-malam kan. So yeah, saya tak cakap banyak lah. I hope I've explained well. I'm sorry kalau kelang kabut sikit. And sorry kalau buat live tengah-tengah malam macam ni. I just want to share my experience and I will share on my my feed. So yeah, take care of yourself. And bye. I love you. Good night. Assalamualaikum. Tidur, bangun, sahur. Okay? Bye. Subuh. Bye.